Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi dan dihormati pihak pentadbir Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan, pengurusi masjid dan pengurusi suraunya Tuan Haji Ramalan. Jadi pada malam ni adalah malam yang pertama saya diberi peluang oleh pihak Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan untuk memberi perkongsian ilmu dengan menggunakan kitab Sairus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin, karangan Al-Alim Al-Alamah Al-Syekh Abdul Samad Al-Falibani. Jadi pihak Surau An-Nur berhajatlah mana-mana sahabat-sahabat yang melihat rakaman video ini ataupun siaran langsung kuliah kitab Sairus Salikin ini dapatlah memberi sedikit sebanyak sumbangan kepada pihak surau mereka. Ada dah tertulis dah tu dia punya nombor akaun dan sebagainya, dan mereka berhajatlah kalau boleh disebarkanlah video ni agar mendapat agar umat Islam yang lain dapat kebaikan, mudah-mudahan. Jadi pada malam ni InsyaAllah kita akan berkongsi mukaddimah secara ringkas berkaitan dengan kitab ni, yakni kitab Sairus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin. Maknanya perjalanan orang-orang yang salik. Perjalanan orang-orang yang salik. Ini salik ni makna orang yang mengikuti perjalanan suluk. Suluk tu jalan lah, perjalanan menuju Allah. As-salikin dia punya plural kepada as-salik, singular dia as-salik, dia punya plural dia as-salikin. Ila ibadati rabbil alamin, kepada berbakti, beribadah kepada Tuhan sekalian alam. Kerana ini satu cara perjalanan orang-orang yang nak menuju pada Allah Ta'ala. Ibadatnya itu sampai kepada tahqiq, kepada mengenal Allah. Dan dikenal dirinya siapa, dirinya serba kekurangan. Dan ini salah satu cabang ilmu tasawuf lah. Jadi sebenarnya kitab Sairus Salikin ini dia ada 4 jilid. 4 jilid. Tapi saya guna jilid yang ketiga lah. Sebab jilid pertama, kedua, 3, 4. Kalau jilid pertama dan kedua ni, jilid pertama ada tentang kelebihan ilmu, adab menuntut ilmu, tentang akidah, seterusnya mengenai bab fiqah lah. Bab fiqah, semayang, puasa, zakat, haji. Jilid kedua pun ada bab fiqah. Tapi fiqahnya tidak menyentuhi hukum jinayah, kan? Hukum jinayah dia lebih pada fiqah ibadah, fiqah munakahat, fiqah muamalat. Dan juga dalam jilid kedua tu cerita tentang adab-adab, adab makan, adab pergi kenduri, adab bersahabat dan sebagainya. Jilid ketiga lebih fokus, tapi semuanya itu dia membawa kepada tasawuf. Kupasannya lebih kepada ilmu tasawuf, fiqahnya, munakahatnya, akidahnya. Dan jilid 3 ni banyak tentang hati lah. Tentang hati. Adab apa ni, membersihkan hati,
daripada sifat-sifat mazmumah, sifat yang dicela, ataupun akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Yang dikarang oleh al-alim, mana satu orang yang berilmu, al-alamah yang banyak ilmu. Alim tu seorang yang berilmu. Dia orang Melayu kadang alim tu dia orang banyak ibadat. Orang kau ni alim pula. Orang banyak ibadat kita panggil abid, bukan alim. Alim tu orang yang berilmu. Al-alamah mana orang yang banyak ilmu. Ilmunya bukan sedikit, maknanya banyak ilmu, sangat banyak ilmu. Al-Syekh. Al-Syekh ni artinya dua makna. Satunya, siapa-siapa yang sampai umur 40 tahun, dia panggil syekh. Sama dia ustaz ke, bukan ustaz ke, asalkan dia orang Islam, lelaki, sampai umur 40, dia panggil syekh. Kalau perempuan, syekhah. Tapi dalam dikenaki al-syekh dalam ni, maknanya seseorang yang sampai kepada martabat kelebihan, kedudukan yang lebih. Walaupun dia seorang kanak-kanak, dia panggil syekh. Macam dia ni, banyak ilmu. Orang yang berilmu, dia panggil syekh. Jadi kalau budak tu, orang tu tak sampai 40, umur 25 atau 15 tu, dia berilmu. Boleh beri fatwa dan sebagainya. Boleh panggil syekh. Tapi kalau syekh lagi satu, itu untuk orang Islam yang berumur 40 tahun ke atas. Dia panggil syekh. Perkataan syekh ni hanya diguna pakai untuk orang Islam lah. Kalau janin, kata bahasa Melayu guna janin. Janin tu bahasa Arab tu. Janin tu makna bayi yang dalam perut. Dipanggil janin. Kalau kanak-kanak baru lahir, dia panggil tiflun atau sobi. Itu. Okey lah. Apa nama pengarang ni? Nama dia Abdul Somad. Abdul Somad Al-Falimbani. Orang Palembang lah. Sekarang Palembang ni di Sumatera. Walaupun begitu, dikatakan ayahnya adalah berketurunan Arab Hadramaut lah. Jadi dia besar di Palembang ni. Tetapi dia mengaji, katanya mengikut sebahagian pengkaji mengatakan ayahnya adalah mufti Kedah dahulu lah. Katanya. Itu boleh semak lah tentang sejarah dia. Dan beliau ni, Syaikhul Samad Palembang ni meninggal dunia sekitar tahun 1203 Hijrah. Bersamaan dengan 1789 Masihi. Sekarang ni 2020, betul? 2020. Tolaklah 2020 tolak. Berapa dapat umur dia kalau hidup sekarang? Maknanya dia orang yang abad yang ke-13 Hijrah. Sekarang kita 15 Hijrah. Dia wafat 1203 Hijrah. Dikatakan dia wafat, meninggal dunia sewaktu menolong kerajaan Kedah, Islam Kedah berperang dengan Siam. Dikatakan mengikut orang yang mengkaji, kuburnya, makamnya dapat dijumpa di selatan Thailand, di Songkla. Ada kuburnya lah. Wallahu alam bisawab. Dikatakan di situ. Jadi kitab Syahrul Salikin ni sebenarnya adalah terjemahan kepada kitab Imam Al-Ghazali yang bernama Lubab Ihya Ulumuddin. Lubab, ada satu kitab nama Ihya Ulumuddin. Kemudian ada satu lagi kitab Lubab, makna parti, ringkasan kepada Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Al-Imam Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang lebih terkenal kita panggil Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kan? Walaupun begitu, Syaikhul Samad Palembang dia ada buat tambahan lah. Dia tak menggunakan, dia terjemah kitab Imam Ghazali dan dia buat penambahan sedikit sebanyak daripada kitab-kitab tasawuf yang lain. Dan kitab dia juga mengambil daripada kitab karangan guru beliau lah. Jadi Syaikhul Samad Palembang ini dia belajar, dia dah belajar di tanah ni Melayu ni, kemudian dia belajar Mekah, Madinah. Jadi memang dia seorang ulama yang besar di zaman tu. Jadi kitab ni, dan saya baca kitab yang ditahqiq oleh Abu Ali Banjari An-Nadwi ataupun Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizallahu taala. Jadi untuk kita mengambil keberkatan pada malam permulaan ni, kita sama-samalah menghadiahkan suratul Fatihah pada Rasulullah SAW, para sahabat,
para awliya Allah, tabi'in, tabi'in, para ulama yang berkhidmat dengan agama, yang dulu, yang sekarang, dan wali-wali Allah, dan juga kepada pengarang kitab ni, Syekh Abdul Samad Palembani, kepada ibu bapanya, guru-gurunya, murid-muridnya, kaum keluarganya, orang yang mengasihinya, juga kepada Imam Al-Ghazali, kan? Kita hadiahkan Fatihah pada Imam Al-Ghazali, guru-guru beliau, ayah dan ibunya, dan juga kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam yang telah membuat satu tahqiq, dan juga kepada guru beliau dan sekalian ahli keluarga beliau, dan juga kepada ibu bapa kita dan muslimin muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diterjemah, aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat pemurah lagi mengasihani akan hamba-Nya. Itu terjemahan Syekh Abdul Samad Palembani dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata aku mulai. Aku ni siapa? Aku ni umum lah. Kalau pengarang tu, aku itu bermaksud pengarang ni sendiri, Syekh Abdul Samad Palembani. Ataupun aku mulai ni bermaksud orang yang membaca kitab ni. Kalau malam ni saya baca, saya lah. Kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan lah maksud dia. Aku mulai. Mana aku ni boleh jadi pengarang tu sendiri, ataupun orang yang membaca mutalaah kitab ni. Mulakan kitab ini dengan Bismillah. Ini dengan nama Allah. Allah itu adalah nama bagi zat Tuhan. Allah itu nama bagi zat Tuhan. Zat tu artinya diri tu. Diri Tuhan. Nama Allah tu. Dia bukan nama bagi sifat. Nama zat. Zat yang wajib ada, yang mustahil tidak ada. Zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Mustahil dia bersifat dengan sebarang bentuk kekurangan. Itulah namanya Allah. Allah ni maknanya al-ma'budu bihaqqin. Tuhan yang diibadat dengan sebenar. Itu makna kalimah Allah dalam kitab Aqidatun Najid. Dia kata lafaz Allah, kalimah Allah adalah maknanya al-ma'budu bihaqqin, yang diibadat dengan sebenar. Adapun yang berhala, Lata, Uzza dan sebagainya, Jesus Christ ke, itu bukan Tuhan, sebab dia tidak diibadat dengan sebenar. Orang beribadat pada dia, tapi tak sebenar. Tapi Allah ni Tuhan yang diibadat dengan sebenar. Ar-Rahman yang amat pemurah. Jadi Ar-Rahman artinya yang amat pemurah. Sama dia beriman ke kafir, iblis pun dapat Allah Ta'ala bagi umur panjang. Orang yang tak beriman, kan, Allah bagi rezeki, bagi kekayaan, bagi kesihatan. Jadi Ar-Rahman ni dia memberi nikmat yang besar-besar. Kalau kitab Jawi lah, nikmat yang besar-besar, pemurahnya Allah. Jadi Ar-Rahim mana mengasihani. Dikatakan beri nikmat yang halus-halus. Dia beri nikmat iman, Islam, ikhlas, syukur, sabar, khusyuk, taqwa. Itu nikmat yang halus-halus, yang seni-seni, yang tak diberi kepada orang yang kafir, yang musyrik. Itu sebahagian tafsiran para ulama rahimahullahu ta'ala. Ini cara ringkas lah. Jadi kenapakah ditulis Bismillah ni? Kerana beramal dengan satu hadis. Rasulullah bersabda, kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillah fawa aqta'u. Setiap perkara yang baik-baik
yang tidak dimulakan dengan lafaz bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu terputus. Aqta'u. Setengah riwayat kata ajzamu atau abtar. Sebutan berbeza. Ajzam ke, aqta'u ke, abtaru ke, berbeza tapi maksudnya sama. Artinya terputus, terpotong. Terpotong, terputus tu bukan maksudnya kerja tu tak siap. Kita nak buat satu kerja tak baca bismillahirrahmanirrahim. Kerja tu mungkin siap. Tapi terpotong ni terpotong daripada barakah, daripada kebaikan. Yang terputus daripada kebaikan. Mana kerja yang buat itu tak ada keberkatan. Tidak mendatangkan kebaikan di sisi Allah. Itu makna barakah. Jadi sunatlah. Jadi hukum sunatlah nak tulis kitab bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukum baca bismillahirrahmanirrahim ni ulama kata yang kitab saya mengaji lah. Pertamanya wajib. Dalam mazhab Syafi'i, bilakah wajib kita baca bismillahirrahmanirrahim? Kita membaca suratul Fatihah dalam sembahyang. Sebab dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim ini salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah itu salah satu pada rukun semayang. Semayang fardu, semayang sunat, semayang mayat, wajib baca Fatihah. Jadi Imam Syafi'i berijtihad, lafaz sebutan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Jadi wajib. Sunat baca bismillahirrahmanirrahim. Nak makan baca bismillahirrahmanirrahim. Nak minum baca bismillahirrahmanirrahim. Benda yang sunat lah, yang baik-baik. Ya tak? Haram baca bismillahirrahmanirrahim. Haram tu waktu bila? Haram bila buat maksiat. Nak minum arak, bismillahirrahmanirrahim. Jadi haram, dosa besar. Tapi kalau itu sekadar haram, tetapi sekiranya dia buat benda haram tersebut, dia baca bismillah dengan mempermain-mainkan bismillahirrahmanirrahim, maka orang ni jadi murtad pula. Bukan sekadar dosa besar, jadi murtad. Maknanya dia dibatalkan keislamannya. Murtad artinya keluar daripada Islam. Jadi segala kebaikan yang Allah cancel. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah. Haram, lepas tu makruh. Makruh baca bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang saya mengaji setelah tu makruh, dia panggil makruh li zati. Makruh pada diri perbuatan tu, benda tu. Seperti melihat kepada faras isteri. Tengok nak belek-belek, makruh baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ada keperluan nak melihat sebab sakit ke apa, itu tak apa. Itu hukumnya. Jadi makruh. Tapi kalau makan benda busuk, mak kata makan benda busuk ni yang membusukkan badan, busuk mulut, macam makan petai lah. Orang Melayu makan petai, makan gering. Itu. Tapi sebab kita makan itu kan dibenarkan. Jadi walaupun makan benda tu, sunat juga baca bismillahirrahmanirrahim. Walaupun makan tu busuk mulut, perbuatan makan itu dibenarkan. Dia beruduk dengan air curi. Dia beruduk dengan air yang dicuri. Sunat baca bismillahirrahmanirrahim juga ketika nak beruduk. Tapi ketika dia mencuri air tu tak boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Uduk tu sah ke? Uduk tu sah. Tapi Allah tak terima amalan uduk tu sebab menggunakan air curi. Itu segi bahasan lah. Bahasan fiqah begitu. Tapi bahasan satu lagi, dah menggunakan benda haram, Allah tak terima. Satu lagi harus baca bismillahirrahmanirrahim. Harus tu macam mana? Seperti kita nak mengangkat barang. Kan? Kita angkat barang daripada kereta kita nak masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibenarkan. Mana harus tu dibenarkan. Walaupun harus, tapi pahala kerana menyebut bismillahirrahmanirrahim. Diberi pahala lah. Okeylah, jadi cerita panjang bismillah ni kita bukan matlamat sangat kan. Jadi dalam bismillah ni ada 3 nama Allah, 3 nama, satu nama zatnya sendiri Allah, kedua nama Ar-Rahman, nama sifatnya, dan ketiga nama Ar-Rahim. Jadi kata almarhum tuan guru saya, dia kata kan, Allah Ta'ala mentadbir alam ni dengan 2 kuota.
Satu kota Ar-Rahman. Dia bagi pemua, istidraj, semua orang dapat. Kafir ke Islam ke bagi Rahman. Rezeki, bagi makan, bagi jodoh, bagi kesihatan. Kadang orang bukan Islam tu lebih pintar daripada orang Islam. Dia panggil Rahman Tuhan. Kan, pemurahnya Allah. Tapi iman dia tak bagi pada semua orang. Iman, ikhlas, dapat keampunan, dapat hidayah, itu Ar-Rahim. Jadi Allah mentadbir dengan sifat Ar-Rahmannya dan sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim ni khususiah pada orang mukmin. Jadi dia mencadangkan kepada kami masa belajar dulu banyaklah zikir. Zikir Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Semoga kita ada line dengan Rahim Tuhan. Rahim ni, Ar-Rahim, dia khususiah line dia untuk orang mukmin je. Dia punya line dia. Dia macam handphone juga ada line kan. Tak ada line susah. Kan? Jadi macam line saya ni slow sikit ni. Dia punya wifi dia. Kadang ada, kadang tak ada. Kan? Mulut cakap lain, suara tak keluar lagi sebab line kurang baik. Ni pelik apa ustaz ni cakap dalam online ni tak apa cantik pula kan. Mulut cakap lain, suara cakap lain. Tak keluar suara, lambat pula sebab line kurang baik. Macam itulah kita supaya ada line yang baik dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala. Sebahagian zikir yang diijazahkan guru kami, tuan-tuan amal pun boleh lah. Bacalah Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Semoga kita masuk line dengan Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih. Kan? Kasihnya Allah ni, Inna Allah Ghafur Rahim. Sebenarnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Tak? Dia ampun dan dia kasih. Contohlah orang tu buat salah di dunia ni. Masuk penjara. 50 tahun masuk penjara. Kesalahan dia tu dia kena masuk penjara 50 tahun. Sebat 30 sebatan. Kemudian duduk penjara, kelakuan baik sebagainya. Dia keluar pada penjara, dia tobatlah, dia jadi orang baik. Dapat tak dia pangkat datuk? Tan Sri ke Tun ke? Sempena Agung punya hari jadi, Agung pun bagilah dia satu pingat. Sebab kamu duduk penjara 50 tahun berkelakuan baik apa semua dah berubah. Better bagilah kamu satu pingat darjah kebesaran. Kan? Jadi tak ada dibuat. Kan? Tak buat. Manusia tak buat. Kita tak rahim. Tapi Allah Ta'ala, dosa banyak mana sekalipun, kalau orang tu ditakdirkan kena masuk neraka, tapi tak mensyirikkan Allah, Allah akan ampun dosanya dan masukkan dalam syurga. Asalnya dia kena masuk neraka, kena azab, jadi banduan. Tetapi bila Allah ampunkan dosanya, maka Allah memberi pula ganjaran, masukkan syurga, dapat nikmat. Itulah sebahagian makna rahim, kasih sayang Tuhan. Kan? Wallahu alam. Kemudian sambung lagi. Alhamdulillahilladzi istafa ba'da ibadihi bisuluki tariqil muqarrabin. Segala puji, alhamdu diterjemah dengan segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala. Yang memilih ia Allah Ta'ala akan setengah. Setengah ni bukan erti 1/2, mana sebahagian. Sebahagian daripada hamba-Nya dengan menjalani. Bisuluk, mana dengan menjalani tariqil muqarrabin, jalan orang yang muqarrabin. Apa di muqarrabin? Ini orang yang hampir kepada Allah. Bukan semua orang. Bukan semua orang dapat iman. Tak ramai. Dan seramai-ramai makhluk manusia ni, masuklah jin, tak semua dapat iman. Dapat iman, dapat Islam. Dan di kalangan semua orang Islam tu, tak semua pula Allah Ta'ala pilih untuk masuk berjalan, mengikuti atau cara perjalanan orang yang hampir dengan Allah. Dipanggil perjalanan muqarrabin. Mana orang hampir dengan Allah. Mana orang yang beramal dengan ilmu tasawuf. Dipanggil tariqah. Tariqah ke suluk ke samalah. Tarikat. Orang Melayu kata tariq. Melayu Arab kata tariq. Tariqah atau suluk. Ini perjalanan. Jalan menuju Allah. Syariat dan tariq menuju kepada hakikat dan makrifah.
Jadi orang yang sudah sampai kepada hakikat dan ma'rifah, dia digolong sebagai golongan muqarrabin. Orang yang hampir dengan Allah. Itu kata orang muqarrabin tu, orang yang sudah sampai kepada hakikat dan ma'rifatullah. Jadi hampir dengan Allah. Sebab dia kenal Allah tu bukan macam kita kenal lagi. Tapi untuk sampai kepada muqarrabin tu, dia ada proses dia pula. Ini yang kata Syekh ni tolong tulis. Kitab-kitab tasawuf tulis. Macam mana kita ni daripada orang awam, orang yang ahli maksiat sebagainya, kita pun dapat nikmat, dapat meningkatkan ibadat kita tu sampai kepada darjah muqarrabin. Dipanggil syariat dan tariqah, yang menuju pada hakikat dan ma'rifat. Ma'rifah ni kenal Allah. Kenal macam mana? Kenalnya kita kepada Allah itu yang selaras sewaktu dalam alam zuriat atau dalam alam arwah, alam ruh. Yang ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum. Tanya semua roh-roh yang daripada zuriat Nabi Adam ni. Qalu, katalah semua roh-roh tu, roh Fir'aun pun masa tu pengaku. Qalu bala syahidna, bahkan kami menyaksikan kaulah Tuhan kami. Jadi kita nak, bila Allah hantar atas dunia ni, kita kenal alam musyahadah ni. Alam yang fizikal ni lah, tengok kita berpaut, berpegang kepada benda-benda. Jadi, walaupun kita tahu Allah tu jadikan kita, tapi hati kita tak sebagaimana, tak selaras dengan kenal kita tu sewaktu perjanjian kita dengan Allah. Jadi, benda itu ibaratnya kata guru kami, masa tu kan ada mineral pot. Mineral pot. Tuan-tuan orang lama adalah pakai mineral pot rasanya. Tak, mineral pot ni. Jadi kata almarhum tok guru kami, nak buat air teh, air kopi, air Milo, mesti guna air mineral. Mana air kosong lah, air putih tu. Betul tak? Nak buat air teh, air sirap ke air Milo, teh tarik, mesti dibancuh menggunakan bahan asas dia adalah air putih. Air mineral tu, air kosong tu. Itu bahan asas dia. Kemudian dicampurkan dengan Milo. Campur susu, campur teh, jadi teh tarik, jadi Milo, jadi Holik, jadi kopi. Asalnya air itu jernih. Kemudian sekarang ni, kata tok guru kami, macam mana kita nak keluarkan balik mineral, air mineral tu, nak keluarkan daripada air kopi tu, kita nak jadi dia mineral balik. Air mineral. Daripada air Milo, nak jadi dia mineral balik. Jadi kita masukkan air Milo, kopi, teh dan sebagainya ke dalam mineral pot. Kita kata buat suling lah. Dulu bahasa sains tu kata buat suling. Masuk. Tapis kan. Bila tapis tu, ataupun kalau suling tu dibakar kan, lalah dia apa ni, keluar wap. Wap tu kan jernih. Wap kopi ke, wap air kopi ke, dia tak, dia jernih dia wap tu. Begitulah ibaratnya kata guru kami, roh kita ni mengenal Allah, kenal dengan hakikat. Tapi bila kita beranak atas dunia ni, masuk dalam badan ni pun semua jadi macam-macam. Jadi nak proses tu, nama proses itu dia panggil syariat dan tariq ataupun suluk. Dia kata suluk tu, sairus salikin kan. Dia buat benda tu. Jadi bila kita masukkan air kopi itu, nanti dia mineral pot akan proses, dapat balik semula air mineral yang putih, yang jernih tu. Ibaratnya begitu. Jadi kita nak mengamalkan syariat dan tariq ni, tariqah atau musuluk ni, nak bersihkan hati kita supaya kita dapat kenal Allah selaras sebagaimana hakikat kita yang Allah jadikan dulu. Bukankah aku Tuhan kamu semua? Jadi semuanya kata, ya kamu Tuhan, kami Tuhan. Minta maaf, kami mengaku kaulah Tuhan kami. Sekarang ni macam kita buat ibadat lah. Dan yang tak, ibadat kita tak sampai pada hakikat dan marifat. Contoh, semayang-semayang juga. Puasa-puasa juga. Bagai-bagai lah. Tapi hati tu tak puas hati dengan Allah Ta'ala. Kan? Hati tak puas hati dengan Tuhan. Ada dengki, ada tamak. Kan? Dia tak puas hati. Kan? Komplain banyak apa yang Allah takbir alam ni. Kan?
Contoh kadang-kadang umpama ni bagi contoh lah. Kan? Contoh. Dia ni bulan Ramadan. Ini saya ni banyak sembang ni tuan-tuan. Kan? Dia ni tak boleh puasa. Uzur. Dia uzur tak boleh puasa. Kemudian dia memang sampai tak boleh puasa, dia kena bayar fidyah je. Dia rasa tak seronok lah. Kan? Tak dapat bayar fidyah, tak dapat puasa, bayar fidyah. Dia bayar agak fidyah. Tapi hati tak puas hati dengan apa yang Allah takdirkan kepada dia. Sedangkan dia tak puasa, tak larat puasa uzur tu, itu daripada Allah Ta'ala. Yang perintah supaya puasa Ramadan pun daripada Allah Ta'ala. Kemudian dia tak boleh puasa, uzur. Kemudian dia disuruh bayar fidyah. Yang suruh bayar fidyah pun daripada Allah Ta'ala. Jadi kenapa hati tak puas hati dengan Tuhan? Kenapa? Walaupun buat ibadat. Ataupun kadang buat haji. Buat haji ke umrah, tiba kena bayar dam. Kena bayar dam pula dah. Rasa rugi lah bayar dam ni. Tengok. Buat dia haji, buat dia umrah, tapi tak puas hati dengan Tuhan. Memang kita tak kenal Allah. Tak boleh. Walaupun buat ibadat. Ataupun orang perempuan kan, buat umrah. Tiba-tiba sampai dekat Mekah tu datang haid. Tak puas hati dia. Allah ada kata. Sedangkan yang bagi datang haid tu Allah. Jadi sekarang kita nak buat ibadat, nak bagi kita puas hati. Puas hati kan. PKP. Tak datang surau, tak ada tarawih. Rasa tak seronok, tak sedap. Ibadat bukan nak seronok. Kan? Bukan nak seronok. Ibadat ni nak patuh perintah Allah. Bila sebabkan hati kita tu banyak berkarat, banyak kekotoran, walaupun kita buat ibadat, tapi hati kita tak puas hati, tak redha dengan Tuhan takdirkan apa yang Allah buat kat kita. Wallahualam lah. Itu sebahagian yang Tok Guru saya terang lah. Jadi kita kenal Allah tu belum lagi sampai pada hakikat dan ma'rifah. Sikit lagi. Wa nawwara qalbahu binuril iman wal yaqin. Dan menerangkan ia Allah Ta'ala akan hatinya, mana hati sebagian hamba yang muqarrabin, dengan cahaya iman dan yakin. Kan? Dia Allah terangkan. Ini tak habis lagi lah ceritanya. Isyak dah masuk. Nak bacakan. Ini permulaan kita. Ini pun kalau saya pondok setengah-setengah Tok Guru Bismillahirrahmanirrahim tu pun lama dah dia kupas. Kan? Bismillah ni Rasulullah dulu sebelum ni dia tulis Bismillah Allahumma Bismikallahumma, dengan nama engkau wahai Allah. Kemudian turun ayat Bismillahirrahman. Kemudian turun ayat yang kisah Nabi Sulaiman, hantar surat pada Balqis, innahu min Sulaiman Bismillahirrahmanirrahim tu. Jadi Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada dia punya tu. Bismillah ni pula macam-macam pula tafsiran ulama' lah. Itu kena mengaji panjang, mengaji banyak lah. Tapi kita bukan matlamat nak selepas Bismillah ni. Kita lebih nak cerita tentang apa yang terkandung dalam kitab Syairus Salikin. Jadi ringkas cerita pada malam ni, kitab Syairus Salikin ini sebenarnya satu kitab. Dia nak memberi kita garis panduan, kan, berdasarkan apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dan guru Syairul Samad Palembang dan ulama-ulama ahli sufi yang lain, tentang cara-cara untuk kita meningkatkan diri kita supaya termasuk di kalangan orang yang muqarrabin, hampir dengan Allah Ta'ala. Siapa ke orang yang muqarrab? Jadi dalam agama Islam, kalau kita mengaji dengan tok-tok guru kita, dia sebut ada syariat, ada tariqah, ada haqiqah, ada ma'rifah. Jadi orang yang muqarrabin tu orang yang sudah sampai kepada hakikat dan ma'rifah. Hakikat dan ma'rifah. Jadi bagi orang awam, kadang kita setakat syariat. Jadi kena nak jalan pada Allah mesti ada syariat. Kena syariat dalam ibadat, syariat dalam akhlak, syariat dalam akidah. Tu syariat lah. Akidah tak betul, kan, Tuhan duduk atas kursi, tu parah lah tu. Kan, akidah ni mesti akidah. Syarat yang pertama mesti akidah tu sahih. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Kan? Itu syarat dia. Itu syariat lah tu.
betulkan syariat dalam akidah supaya muafakat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ibadat kita ibadat dalam munakahat, ibadat dalam muamalat, lepas tu baiki akhlak. Kemudian ada tariq. Tariq tu nak bersihkan hati. Tariqah ni perjalanan lah. Sebenarnya tariqah ni mesti ada bimbingan seorang syekh yang mursyid, guru mursyid, guru murabbi. Yang tu dalam kitab-kitab tasawuf kata kena munajat kepada Allah Ta'ala. Minta kepada Allah Ta'ala supaya kita dapat diberi bimbingan guru mursyid. Sebab tak semua orang. Sebab syekh ni ulama' kata ada dua. Syekh ada syekhul kutub. Syekh yang mengajar kitab. Macam saya ni kan, baca kitab. Ustaz-ustaz lain tu, syekh kitab. Tak semestinya syekh mengajar kitab ni dia dah sampai hakikat marifat. Tak ada. Ada sebagai syekh kitab, dia dapat tu juga. Ada. Satu lagi, syekhul futuh. Al-futuh. Kan? Makna syekh yang membawa kita, membimbing kita untuk dapat pembukaan mengenal Allah. Dipanggil futuh. Syekhul futuh. Iftah lana futuh Allah. Bukakan bagi kami ni futuh. Futuh, pembukaan al-arifin. Orang yang kenal engkau. Jadi kena dua lah. Mana ada setengah orang dia syekh yang mengajar kitab, dan dia juga syekh yang boleh membimbing manusia untuk kenal Allah selaras yang kita sebut tadi, hakikat dan makrifah yang selaras di alam arwah atau alam zuriat yang kita Allah tanya dulu tu. Ada orang dia tak ada tu, dia syekh kitab je, dia tak dapat futuh. Ada orang dia syekh futuh saja, dia tak ada syekh. Macam Imam Ghazali rahimahullah taala, kalau sejarah dia yang masyhur, dia ulama besar. Satu ulama yang besar, mengarang kitab apa semua. Satu hari dia semayang jadi imam. Dalam semayang dia tu, adik dia ikut nama Ahmad. Lepas semayang, tengah-tengah semayang, adik dia mufarakah. Kan, adik dia mufarakah. Bila adik dia mufarakah, makna bila mufarakah tak ikut imam lagi dah. Sebab apa mufarakah? Tak tahu cerita. Rengkah cerita benda tu, orang pun duk pelik juga. Kenapa Ahmad ni mufarakah kan? Orang muskil lah. Kalau mufarakah bermakna imam tu ada batal semayang. Jadi sebab tu kena mufarakah. Salah satu sebab yang wajib kita mufarakah bila imam tu tak sah semayang. Kena wajib mufarakah. Dia baca tak betul ke, ada najis ke apa ke, dia batal, kita tak boleh ikut dah. Wajib mufarakah. Kan? Kalau tak nak mufarakah, batal semayang. Orang pun pelik juga. Jadi benda tu sampai pada Imam Ghazali. Kan? Mereka cerita kat mak dia. Mak dia pun tanya, kenapa kau mufarakah daripada abang kau? Dia ceritalah, dia tengah semayang tu, Allah Ta'ala buka. Kan? Allah Ta'ala tunjuk dekat dia, badan Imam Ghazali berlumuran dengan darah. Dalam fiqah kan, badan untuk syarat sah semayang ni mesti suci badan, pakaian, tempat semua benda najis yang tak dimaafkan. Ini satu badan dan berdarah. Itu ilmu kasyafah lah. Dia bukan buat-buat kasyaf ni, Tuhan buka kat dia. Nampak? Jadi Imam Ghazali pun teringat sewaktu dia sebelum dia semayang tu, dia duk sibuk mengarang kitab, ada masalah haid. Jadi tengah semayang tu terfikir pasal darah haid. Pasal darah. Dia terfikir darah, masa tu Allah Ta'ala tunjuk ke adik dia tu, badan penuh dengan darah. Jadi Imam Ghazali pun pelik ilmu adik dia ni. Akhirnya Imam Ghazali pun nak belajar. Belajar, ringkas cerita, dia jumpalah guru adik dia bernama Yusuf Nasaji. Yusuf Nasaji ni tukang kasut. Tukang kasut. Bukannya syekh, tok kiai ke, doktor ke apa, tukang kasut. Yang tu guru mursyid atau guru murabbi yang Imam Ghazali diasuh untuk bersihkan hati supaya kenal Tuhan. Sampai ke bersihkan daripada nafsu amarah, naik kepada lawamah, naik kepada mulhamah naik kepada mutmainah, seterusnya radiyah, marjah, kamil. Itu dipanggil suluk atau tariq. Jadi nama kitab ni Sairus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin. Perjalanan orang-orang yang bersuluk, yang menuju Allah, beribadat kepada Tuhan sekalian alam. Jadi itu sedikit mukaddimah lah. Jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaat ilmu ni. Semoga saya yang membaca ni pun dapat manfaat, yang mendengar manfaat.
Dia tanya ni, Haji Ramalan tanya. Masih bercakap lagi tangan. Jalan je. Ustaz, amalan zikir yang diambil dari hadis, buku, WhatsApp dengan tidak mengambil bersanad dengan guru, bolehkah diamalkan? Boleh. Secara umumnya boleh. Sanad ni semua ada ilmu, semua ada sanad lah. Ilmu tajwid ada sanad, ilmu fiqh ada sanad, ilmu hadis. Cuma yang masyhur dalam sanad ni ilmu hadis. Dan ilmu tariqah, itu ada sanad. Ya, ilmu fiqh ni jaranglah orang untuk guru bagi sanad. Tapi ada juga saya jumpa beberapa tok guru memang ada sanad sungguh. Ngaji fiqh. Ni guru syekh-syekh sampai pada Imam Syafi'i. Lepas tu sampai pada guru ada kan? Ada. Cuma masyhur ilmu sanad ni kadang qiraah. Tu sanad. Jadi ilmu hadis, ilmu tariqat ni bersanad. Sekarang ditanya bolehkah kita beramal dengan zikir ke doa ke yang kita ambil dari hadis direct. Ambil daripada WhatsApp, buku ke, boleh ke? Tak ada bersanad dengan guru, boleh. Bukan haram pun. Dapatlah pahala. Cuma tak ada, bila tak ada ambil pada guru ni, kita tak ada bimbingan. Itu saja. Tak ada bimbingan. Kalau nak belajar kereta pun ada guru. Belajar kereta ada guru. Kan mesti ada guru. Bila ada guru ada bimbingan. Kadang-kadang mungkin guru akan terang, zikir ni kamu mungkin tak boleh amal. Panas ke apa tak sesuai. Ni macam ubat lah. Yang bersesuaian. Kan? Yang bersesuaian kan. Bila ada guru tu, bersanad tu ada barakahnya. Ada bimbingan, ada penasihat. Jadi, supaya kadang-kadang kita beramal ni tak ada guru. Jadi, syaitan boleh masuk. Dia masukkan dalam hati kita ujub, keriak. Kita rasa kita betul lah. Kan? Tapi kita nak dapatkan fatwa dalam beramal, dalam masalah hati ni. Mesti ada. Mesti ada orang yang ada. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu dalam kitab dia. Kenapa kamu kena berguru? Sebab guru mursyid ni, dia pun macam kamu juga. Maknanya dia pun dulu nafsu amarah macam kamu juga. Nafsu amarah. Yang kita nafsu amarah. Nafsu amarah ni nafsu yang sangat suka buat jahat. Mayang-mayang juga. Nipu-nipu juga. Lepas tu kadang ada ujub, ada riak. Itu nak. Tapi orang Melayu dia faham nafsu amarah ni nafsu pemarah. Dia kata. Amarah tu bukan nafsu pemarah. Amarah ni nafsu yang sangat menyuruh buat jahat. Kadang dia buat semangat, buat ibadat pun dia perasan aku dah baik. Di syurga lah. Itu semua nafsu, kena tipu daya lah. Kan? Itu tipu daya. Jadi guru mursyid tu dia melalui dah. Dia persatu amarah, dia lawamah, mulhamah, mulhamah, mutmainah, sampai radiyah. Radiyah tu pun boleh jadi guru mursyid. Mutmainah tak ke? Dia kata orang sekarang dia kata mutmainah tu tenang. Tapi kalau orang gocok tong, toke genting tu dia tenang tu mutmainah lah tu. Tak. Mutmainah ni tenang dengan Tuhan. Maknanya dia tak ada lagi penyakit hasad, dengki. Kenapa tak tenang? Sebab dengki. Kenapa tak tenang? Hati tu tak tenang dengan Tuhan. Yang saya sebut tadi lah. Mayang-mayang juga tapi tak puas hati. Dia bukan tenang, duduk kat pantai, relax, tenang. Bukan macam tu nafsu mutmainah. Mana orang yang tenang dengan Tuhannya. Karakter mungkin nampak kelang kabut. Tapi hati dia dengan Tuhan, hati dengan Allah tu, beza. Kan? Kadang orang tu nampak tenang, tapi hatinya dia dengki. Hatinya ada tak puas hati dengan pentadbiran Tuhan. Nak komplain apa yang Allah buat. Ada kedekut, ada bakhil, ada sombong. Itu tak mutmainah lah. Walaupun nampak tenang. Kalau dia perasan rasa bajet bagus, dia lupa nikmat tu daripada Allah Ta'ala, itu bukan mutmainah. Walaupun kita nampak karakternya macam tenang. Itu karakter tenang. Bukan dia mutmainah lagi. Orang mutmainah ni, kata almarhum Tok Guru saya, dia tak terfikir nak buat maksiat dah. Bukan terfikir. Kita ni terfikir nak buat, rasa seronok lagi maksiat. Kadang kita terkenang zaman-zaman muda dulu, zaman rock dulu ke. Kita teringat rasa seronok kita zaman tu. Kalau dapat balik kan seronok.
Kan? Jadi tu tak mutmainah pasal hati kita tak benci dengan maksiat. Jadi orang mutmainah, radiyah, mardiyah, kamil, dia tak ada penyakit tu dah. Jadi itu yang perlu kepada suluk, tariq. Jadi nak beramal boleh. Tak ada bukannya haram pun. Kan? Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan terjawablah soalan haji ramalan tu. Subhanallah dia. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada diri saya sendiri. Sekiranya ada manfaat, kebaikan, semata-mata limpah kurniaan Allah Ta'ala dengan berkat junjungan Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, para awliya Allah, para ulama-ulama yang muktabar, lebih-lebih dalam keberkatan guru saya dan juga kedua orang tua saya dan ibu bapa kita semua yang mendoakan kebaikan untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.